Alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati bersama kita Fadil Ustaz Ahmad Nawir Ustaz Hakim, Barisan Haji Jawatan Kuasa, pegawai-pegawai masjid, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, setelah sekian lama kita tidak buat ceramah perdana. Kuliah kita jalan macam biasa. Sebab ceramah perdana ni lama kita tak buat kerana UBT lah. Dah pun saya ingat tahun lepas. Jadi malam ini kita dah bincang dan kita dah aturkan ceramah Islam Mengajar yang akan disampaikan oleh sebahagian kepada Ustaz Ahmad. Jadi tuan-tuan, di kesempatan ini bagaimana yang kita sedia maklum bahawa Ramadan pada tahun ini kita digunakan untuk mengimarahkan masjid seperti sebelum-sebelum. Maknanya digunakan sembahyang tarawih, mulai berpuasa, yang mulai tadarus dan program-program aktiviti masjid. Jadi ambil kesempatan yang ada ini sama-sama untuk kita terus mengarahkan masjid, datang ke rumah Allah Ta'ala, dan kita sama-sama menghidupkan amalan-amalan, dan mudah-mudahan masjid dan sentiasa dipenuhi dengan program-program yang bermanfaat. Jadi saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang. Jadi punya ini saya dengan segala hormatnya mengumpul bahagia kepada Ustaz Ahmad Nawir dan Ustaz Udin untuk menyampaikan ceramah Islam yang bersedia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Terima kasih yang saya kasihi Al-Fadil Ustaz Haji Khairul Basri, yang merupakan pegawai takbir agama Teluk Intan, selalu jemput saya ceramah belah-belah ini. Alhamdulillah. Juga merupakan pengerusi Masjid Al-Maidah, sahabat saya yang mengaturkan program di sini juga Ustaz Hazlan Asrizal yang ada sekali malam ni. Alhamdulillah. Ahli jawatan kuasa Masjid Al-Maidah, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada yang live malam ni. Ada 4 channel.
Tak tahu channel RTM ke, TV3 ke, Astro ke, yang pasti semua tu saya tak masuk, tuan-tuan. Channel page audio kuliah yang dikelolakan oleh Abang Abu Bakar Osman, tuan-tuan boleh lihat channel page audio kuliah ini banyak menampilkan ustaz-ustaz, ulama-ulama, serta Abang Azan Ahsan daripada page Syiar Kuliah, serta adinda kita saudara Faiz Helmi daripada page apa tadi? Al-Maghdah apa nama? Bukan ni. Tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah malam ni kita dapat bersama. Dan pada malam ni tuan-tuan, kita akan membicarakan tentang Isra' wal Mi'raj. Saya dah pergi banyak tempat tuan-tuan berceramah tentang Isra' wal Mi'raj ini, dan malam ini saya memilih untuk membicarakan tentang kesan manusia yang meninggalkan solat. Tuan-tuan rahmati Allah, perjalanan Nabi ini dinamakan sebagai perjalanan ilmiah. Bukan saja perjalanan ilmiah, orang putih kata amazing journey, perjalanan yang cukup hebat. Sebab itu Allah Ta'ala memulakan surah Al-Isra' ini dengan perkataan, dengan firman Allah yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana ni tuan-tuan kalimah litasbih. Subhana. Selalu kita sebut lepas sembahyang, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apa maknanya tuan-tuan? Ada di antara kita ni tuan-tuan tahu sebut tapi tak tahu makna. Sebab itu kita tuan-tuan berzikir tidak khusyuk. Ini masalah kita. Bukan saja berzikir tidak khusyuk tuan-tuan, malah solat kita pun tidak khusyuk. Kerana apa? Ulama mengatakan tuan-tuan, asirrul khusyuk, rahsia untuk khusyuk dalam solat ni apa dia? Memahami apa yang kita baca, baru khusyuk. Tadi kita dengar ya Ustaz Haji Khairul Basri baca jadi imam tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh khusyuk tak tuan-tuan? Kalau kita faham segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, insya-Allah khusyuk. Tapi tuan-tuan, kalau kita mendengar, kita membaca dalam solat Fatihah yang jadi rukun itu, tapi la naf'am, kita tak faham maknanya, yang ini disebut oleh ulama bila dia Allahu Akbar, otak kita ni kata orang parit mengelewa. Tahu mengelewa? Dia teringat ni malam ni Ustaz Azlan bagi tahu kita makan udang galah. No. Tak khusyuk dah. Ni udang galah ni dia ada cara makan dia. Kokok tu kuih telan ke? Tuan-tuan, bila nak khusyuk? Sebab apa? Kita tak memahami apa yang kita baca. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat ini Allah kata subhana, maha suci Allah, li taqdisillahi ta'ala min nuqsan au naqais. Dalam tafsir Tabari mengatakan tuan-tuan, subhana ini kalimah li taqdisillah, kalimah untuk mengucikan Allah ini daripada sifat kekurangan. Pasal apa tuan-tuan? Isra' wal Mi'raj, kalau kita fikirkan dengan otak kita yang suka pakai rational logic ni, kita tak akan percaya. Ini tuan-tuan, zaman Nabi itu sudah ada orang tuan-tuan menggunakan otaknya sendiri, menggunakan logik akalnya sendiri. Siapa dia? Abu Jahal, Abu La'ab dan yang sewaktu dengannya. Tuan-tuan, mana-mana maunya otak kita ni tuan-tuan, kalau tak beriman dengan Allah dan Rasul tuan-tuan, otak yang logik ni tuan-tuan akan memikirkan mana mungkin yasta'ilu, musta'ilu, mushma'un, mushma'kul. Apa dia tuan-tuan? Nabi menyatakan Isra' wal Mi'raj ini berlaku separuh malam, ba'dul lail, nisful lail. Sudahlah begitu tuan-tuan, perjalanan itu jauh. Daripada Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, kalau ikut kafilah biasa tuan-tuan, arba'una layal, 40 hari baru sampai. Ada yang mengatakan berbulan baru sampai tuan-tuan. Bukan
jarak yang dekat, qaribah, masafah ba'idah. Tapi Nabi kata sampai dalam masa separuh malam menaiki satu kenderaan yang orang Arab tak pernah dengar dan lihat. Apa dia? Buraq. Yang Nabi kata, tuan-tuan, buraq ini lajunya itu selaju cahaya. Sebab itu, tuan-tuan, ulama kata kalau kita dengar petir, lihat petir, cahaya dulu, betul tak? Baru dia datang bunyi. Betul tak, tuan-tuan? Kalau bunyi dulu, lepas tu baru cahaya, tu meracun. Tu bukan petir, tuan-tuan. Cahaya dulu, baru bunyi. Kelajuan buraq ni bagaimana? Kelajuan cahaya. Mana ada roket, tuan-tuan, yang macam tu sekarang ni? Ada tak yang boleh melawan kelajuan kilat yang Allah jadikan, petir yang Allah jadikan, tuan-tuan? Ada tak hari ni roket? Namakan satu roket, tuan-tuan. Apa ada yang pernah naik ke bulan lajunya macam cahaya ni? Ada ke tak ada? Sputnik, Apollo, Challenger. Tak tahu rahmati Allah, bila disebut perjalanan Nabi ini yang very amazing ini, very fantastic ini, pertama sekali di otak kita kena terima mengatakan ini adalah kuasa Allah. Selalu kita baca surah Yasin. Apa kita baca last sekali, tuan-tuan? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Betul tak? Kalau Allah nak menjadikan sesuatu itu, Allah hanya sebut kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah irada Allah, inilah kaunuhu qadiran, qudratullah, kaunuhu qadiran. Kita belajar sifat 20, tuan-tuan. Allah itu berkuasa dan Allah akan sentiasa berkuasa, tuan-tuan, untuk menjadikan sesuatu. Tapi kita, tuan-tuan, surah Yasin ni baca masa sesak. Betul tak? Ada satu kes, tuan-tuan, satu syarikat nak bankrupt. Sampai bos dia kata, there's nothing we can do, kita tak boleh buat apa dah. Maka kita kena kecilkan kos operasi. Bunyinya macam sopan, tuan-tuan. Bunyinya macam tak membahayakan. Bunyinya seems like there is no damage at all. Rupanya, tuan-tuan, maksud bos ni kecilkan operasi, kos operasi ni. Apa makna dia? Kena buang orang. Bila buang orang, tuan-tuan, bos kata cadangan dia, kita mesti membuang pekerja yang melibatkan kos yang tinggi, tuan-tuan, tambah PKP ni kan. Ada wakil pekerja kata, bos, kalau bos kecilkan operasi, buang pekerja-pekerja ni, kesian bos, mereka ada isteri dan anak-anak untuk disuap makan, bos. Mereka ni perlu memberi keperluan-keperluan persekolahan, belanja dapur, bos. Jangan macam ni, bos. Jangan zalim sangat, bos. Bos kata, there's nothing we can do. Tak boleh buat apa dah. Saya pun tak tahu nak usaha macam mana dah. Buatlah apa strategi plan pun tak boleh buat dah. Nak buat macam mana? Kata bos marah. Seorang wakil, tuan-tuan, dia mungkin jemaah Masjid Al-Maidah Teluk Intan ni. Dia kata, bos, satu yang kita tak pernah cuba. Apa dia? Panggil Ustaz Tahfiz, Ustaz Warak-Warak, Ustaz banyak ngapai Quran macam PTA kita ni, buat solat ajak. Bos ni kata, tuan-tuan, okay, kalau ustaz kamu, dia sebut ustaz kamu, bukan ustaz aku, kalau ustaz kamu boleh buat miracle, keajaiban, panggil lah. Tak kisah benar ni. Lalu dipanggil seorang Ustaz Tahfiz. Muka dia, tuan-tuan, bersih, Masya Allah. Lawa Ustaz ni. Hafiz 30 juzuk. Wakil ni kata, Ustaz, tolong baca Yasin, Ustaz. Kita buat, lepas baca Yasin ni, kita buat solat ajak, Ustaz. Boleh? Boleh. Ustaz, dia pun tunjuk orang depan. Kalaulah kita punya solat ajak ni tak berjaya, Ustaz, tu yang depan-depan Ustaz ni semua ni ada yang akan dibuang kerja. Ustaz ni tengok, tuan-tuan, orang yang nak buang kena buang kerja, tengok Ustaz teroyak, ada yang elap mata macam ni, ada yang goyang macam ni. Ustaz ni pun simpati. Ustaz kata, baik tuan-tuan, kita buat bacaan Yasin. Pada ayat akhir,
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita ulang 3 kali. Imam ni tuan-tuan, dia cerita apa dia? Bila sampai pada ayat ni tuan-tuan, bila sampai ayat innama, dia kata kedengaran di telinga dia bunyi tangisan sedih sebab ni jamaah ni yang takut kok kena buang kerja ni sedih. Innama amruhu idza, masa tengah susah, jangan marah tuan-tuan. Tetapi wa idza kasyafna an umuddar, Allah Taala berfirman juga, oh manusia ini masa susah tuan-tuan ingat Allah. Betul tak betul? Duduk di Majlis Maidah ni buat macam-macam sembahyang sunat, doa pun tuan-tuan tangan rapat ni, Allahumma ya Allah, panjang je harakatnya. Ikut imam punya bacaan innama terajak tuan-tuan. Apa Allah Ta'ala sebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai hambaku, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umatmu kalau benar-benar susah minta pada aku, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memakbulkan doa orang yang minta sungguh-sungguh ni. Jangan kisah baca Yasin tuan-tuan. Tapi saya kata tadi, wa idza kasyafna an umuddar, bila Allah angkat mudarat ni tuan-tuan, agak-agak apa yang berlaku? Kata imam ni tuan-tuan menceritakan, dengan berkat doa ni, tangisan-tangisan ni, akhirnya tuan-tuan syarikat ni okey balik. Kan sekarang dah dibuka balik peluang berniaga, dah dibuka balik tuan-tuan boleh bawa barang-barang berniaga ni. Bila dah okey balik tuan-tuan, malah Allah berikan pula keuntungan yang tak pernah dicapai sebelum ini kepada syarikat ini. It's a miracle. Miracle, keajaiban. Siapa buat tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaunuhu qadiran. Allah berkuasa menjadikan sesuatu. Tapi bila dah okey tuan-tuan, agak-agak nak panggil tak lagi imam ni baca Yasin, tak ada dah. Ini masalah kita. Bos kata, ya, we will celebrate. Kita akan meraihkan keuntungan syarikat kita. So, family day will be out at Pangko Island. Satu hari keluarga akan diadakan di Pulau Pangko. Ini cerita tuan-tuan. Dan jangan risau, malam itu kita akan adakan karaoke pantai. Dah lebuh baca Yasin tuan-tuan. Lebuh dah. Lebuh. Masa tengah susah, innama toyok ni susah. Wa idza kasyafna anhum ad-dar, apabila diangkat daripada mereka itu kesusahan, apa yang berlaku? Bunyi macam inama, bunyi rapi inama, tapi bunyi indah, bunyi apa? Ingin bersua. Udah naik di jedih tuan-tuan. Dengan dinda yang ku puja. Dah dijemput kepada pengerusi Persatuan Islam. Udah pengerusi Persatuan Islam pula naik tuan-tuan. Syarikat punya pengerusi yang hari tu jemput ustaz ni, dia juga nak nyanyi empat darah duduk di tepi sungai. Bunyi macam taranum tuan-tuan. Nampak tak? Tuan-tuan mati Allah, kenapa kita ni susah nak percaya dengan kuasa Allah? Manusia ini tuan-tuan, fitrah dia apabila dia susah baru ada keimanan dengan kuasa Allah. Tapi apabila dia diuji dengan kesenangan ini tuan-tuan, dia lupa kepada Allah. Ini fitrah. Allah nak tunjukkan pada malam Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan, apa disebut? Dibawa Nabi berjalan
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tuan-tuan, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Makkah yang ada Kaabah di dalamnya itu adalah kiblat yang kedua bagi umat Islam. Kiblat yang pertama di mana tuan-tuan? Baitul Maqdis. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, bila menghadap kiblat yang pertama itu di Baitul Maqdis ni tuan-tuan, Nabi merasa risau, Nabi merasa resah. Kenapa tuan-tuan? Orang-orang Yahudi suka membuat dipanggil yusakharuna. Mereka suka sarkazm Nabi, mengolok-olokkan Nabi, perli-perli Nabi. Mereka mengatakan apa? Cih Muhammad kata bawa syariat baru, sambungan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nampak menipunya. Pasal apa? Kiblat pun kita punya lagi. Dan ketika Nabi dalam keresah gelisah inilah Allah Ta'ala menurunkan ayat tuan-tuan untuk menghadapkan wajah kita bila bersolat ini menghadap kepada Makkah, menghadap kiblat kita yang seterusnya, iaitulah di Makkah, Makkatul Mukarramah. Tuan-tuan rahmati Allah, Baitul Maqdis kiblat kita yang pertama, kemudian di Makkah kiblat kita yang kedua. Semuanya ini tuan-tuan mempunyai hubungan daripada segi nasab kenabian. Orang Yahudi mengatakan tuan-tuan, Nabi Muhammad bukan daripada golongan Bani Israel. Mereka tidak mengakui Nabi ini sebagai keturunan para Nabi. Sebab apa? Para Nabi mestilah daripada golongan Bani Israel. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar sirah, susur galur Nabi ni tuan-tuan daripada Nabi apa? Tahu tak? Ni nak tanya soalan kafar ni. Macam mana Ustaz Khairul Basri? Boleh tanya ke jemaah sini? Boleh? Lalah, memang ada yang nak terkentut lah, nak terberak lah keluar. Tuan-tuan, Nabi ini susur galurnya ialah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Pertama tuan-tuan namanya Sarah. Kita suka sebut Siti Sarah. Siti Sarah ni tuan-tuan sebenarnya gelaran orang Melayu. Siti Sarah. Siti Sarah tu yang nyanyi lagu tu Siti Sarah. Jangan marah tuan. Sarah ni tuan-tuan, dia ni tidak boleh melahirkan anak dalam tempoh yang lama. Dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan tuan-tuan, sampai umurnya berumur 83 tahun. Tak ada anak lagi. Jangan risau tuan-tuan, 83 sebab umur zaman umat zaman itu sampai ratusan tahun. Jangan terkejut. Tapi tuan-tuan, cuba kita tak payah 83 tahun. Umur kita 33 tahun, tak dapat anak. Agak-agak tuan-tuan, bernanah tak bernanah telinga ni menjawab. Berlubang. Memang telinga berlubang, siapa tak tahu. Saya tuan-tuan, 3 orang je anak. Kahwin dah 20 tahun lebih dah. Bila bawa anak-anak ni tuan-tuan berjalan, orang suka tanya, Ustaz, 3 je ke anak ni? Aku nak explain punya susah. 3. Sebab anak yang pertama scissors operation. So doktor kata boleh 3 je. Kalau lahir lepas ni, lahir pula seorang lagi, scissors juga. Lahir yang ketiga ni scissors. 3 scissors. 3 operate. Keluar ikut tingkap, bukan keluar ikut pintu. Jadi 3 je lah. Lepas tu kena ikat. Tuan-tuan, nak explain ni punya teruk. Kadang orang tanya, Ustaz, 3 orang je ke? 3 je yang ada. Tapi ada orang tua, Pak Haji ni tak faham. Dia tanya aku lagi. Tak betul cara kot. Aku tumbuk orang tua ni garang, tuan-tuan. Tak betul cara katanya, tuan-tuan. Allahu Rabbi.
Itu dah ada 3 anak, tuan-tuan. Bayangkan Nabi Ibrahim sayyidul qaumihi, ketua kepada kaum dia, dihormati macam tuan-tuan lah. Jadi ketua kampung, apa kriteria dia? Antaranya anak ramai. Betul tak betul? Bini ramai tu jaga-jaga sikit. Tak rahmati Allah. Nabi Ibrahim AS 83 tahun masih tak dikurniakan anak. Tiap-tiap malam dia berdoa. Berdoa agar Allah Ta'ala kurniakan kepada dia walad yang saleh, anak yang saleh. Tuan-tuan, selama 83 tahun Nabi Ibrahim tak putus asa, salat, berdoa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong, seek help from Allah Almighty dengan mengerjakan salah, prayer, dan sabar. 83 tahun tuan-tuan Nabi Ibrahim sabar. Dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan, setiap kali selepas salat Nabi Ibrahim AS berdoa, ya Allah kurniakan aku walad yang soleh, anak yang soleh. Didengar oleh Sarah. Sarah ni dengar tuan-tuan, akhirnya dia menjadi kasihan. Feeling so pitiful to Abraham, his husband. Dia merasa kesian tuan-tuan. Dia kesian pasal apa? Nabi Ibrahim tak pernah tinggi doa ni. Minta kurniakan anak yang soleh. Akhirnya Allah campurkan dalam hati Sarah ini, terbuka hatinya, pergi jumpa dengan suami Nabi Ibrahim. Lalu dia berkata, wahai kanda, wahai sayangku, maukah kamu sekiranya aku pinangkan bagimu Hajar? Siapa itu Hajar? Pembantu kepada Nabi Ibrahim AS yang telah dianugerahkan oleh Fir'aun. Tuan-tuan, dalam kitab Ibn Katsir mengatakan Hajar ini asalnya nak digoda oleh Fir'aun, nak diajak dengan kemewahan jadi isteri dia. Tapi Hajar seorang yang salihah. Ni Nabi jaga keturunan Nabi. Seorang yang salihah ni tuan-tuan, seorang yang tidak menerima ajakan semata-mata material madiah. No. Tuan-tuan, siapa tak nak kahwin dengan Fir'aun? Siapa tak nak kahwin dengan raja? Kekayaannya tuan-tuan di istananya besar. Siapa tak nak kahwin? Hajar tak nak kahwin. Pasal apa? Betul, kaya tapi zalim. Buat apa kahwin dengan lelaki zalim? Ini Hajar salihah. Lepas tu Nabi sebut fazfaru bizatiddin taribat yada. Wahai yang mereka nak memilih menantu lelaki atau perempuan, pilihlah calon menantu fazfaru bizatiddin yang menjaga agamanya. Taribat yada, kamu akan bahagia. Hajar tuan-tuan menolak kekayaan, menolak kekuasaan. Tapi bila Sarah ini meminang Hajar, Hajar menerima pinangan tersebut. Kerana apa? Siapa tak nak bersuamikan seorang Nabi Ibrahim AS yang soleh dan baik ni? Okay, ibu. So, bapa-bapa yang dah umur 80 masih tak kahwin dua lagi ni, sabarlah. Tanya Ustaz Azlan, dia tahu. Sabarlah bapa-bapa, teruskan berdoa. Kuatkan sikit doa tu. Allahumma ya Allah. Tapi sambil tu jelin belakang dulu. Sekarang naik striker atas kepala tu pula. Jelin tengok, Allahumma ya Allah, berikanlah aku bini muda ya Allah, bini muda ya Allah. Tak rahmati Allah. Orang Yahudi tidak menerima Hajar ini kerana ia bukan daripada Bani Israel. Kenapa? Hasaduhum, kedengkian mereka ni tuan-tuan, jealousy mereka ini menyatakan Hajar melahirkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Daripada Ismail inilah lahirnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak iktiraf. Kerana apa? Kesombongan dan kedengkian mereka. So Allah bawa surah Al-Isra ni tuan-tuan, cerita Nabi ni bukan orang lain.
Nabi ni ada relate, Nabi ni ada connection dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan malam Isra' wal Mi'raj ini antaranya tanda-tanda kekuasaan kami. Tuan-tuan rahmati Allah, banyak tempat saya ceramah, saya sebut satu hadis dalam kitab Ibnu Katsir, juga dalam syarah Fathul Bari. Walaupun ada ulama mengatakan hadis ini dhaif lah, ada mengatakan tidak ada sumber asalnya lah, tapi tuan-tuan, ulama-ulama menyatakan Nabi melihat pada malam Isra' wal Mi'raj qaumun, satu kaum, turdakhu ru'usuhum bis-sakhar, satu kaum yang kepala mereka ini malaikat hempap dengan sakhar, tuan-tuan, bukan hajar, not stone. Stone is small piece of stone, bukan batu, tuan-tuan. Hajar batu kecil, tetapi tuan-tuan, bis-sakhar, sakhar ini dakhmun, besar, tuan-tuan, mungkin lebih besar daripada meja ni. Diangkat malaikat, tuan-tuan, lalu dihempap atas kepala ni, dihempap kepala ni, pecah tengkorak. Tuan-tuan pernah tengok dah insiden orang yang pecah tengkorak ni? Pernah tengok dah, tuan-tuan? Otak ni mengalir, tuan-tuan, di atas jalan tar tu. Mata ni juga ikut, tuan-tuan. Bila tengok jenazah tak ada mata dah. Pernah tengok dah jenazah ni, tuan-tuan? Begitulah keadaannya, tuan-tuan. Apa dia? Malaikat hempuk kita dengan batu besar, pecah otak ni, pecah tengkorak ni, mengalir otak ni. Kullama rudikhat, kata Nabi, setiap kali hancur, adat kamakanan, Allah kembalikan, elok balik. Hempap lagi dengan batu, hancur, tuan-tuan, elok balik. Maknanya, tuan-tuan, at-ta'zib finnar miraran. Apa makna dia? Azab api neraka itu diulang. Nabi tengok sedih, tuan-tuan. Nabi tahu itu umat dia. Nabi tengok sedih, tuan-tuan. Nabi kata, mahaula ya Jibril, mahaula wahai Jibril. Siapa mereka ini, wahai Jibril? Ulaika allazina tatathaqaluna ru'usuhum anis salatil maktubah. Inilah dia, siapa Muhammad, orang-orang yang ketika di dunia hari itu kepala mereka ni berat untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tengok surah At-Tahrim ayat yang ke-9. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga anakmu, jaga keluargamu. Keluarga ni apa maksud, tuan-tuan? Family. A family meanings including wife and our children, our son and our daughter. Tuan-tuan, isteri kita selesai dah bab solat ni, ataupun tuan-tuan, isteri kita ni jenis make up 3 layer. Tahu 3 layer? Bedok muqaddimah, bedok mutawasitah, bedok sakaratul maut. Maut tengoknya, tuan-tuan. Tu belum pakai yang bulu mati, bibir bubur gincu, apa ikan pelawahan. Macam mana nak semayang ni, tuan-tuan? Nak nanggalkan make up yang 3 layer pun jenuh. Kena pakai toner lah. Lagi teruk yang warnakan kuku pula. Macam mana nak telap air semayang? Ni ibu-ibu belakang sana, ada tak yang pergi warnakan rambut? Ada ke tak ada? Ni orang kampung aku tanya, ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada? Ni warna rambut coklat, perang. Burung jampuk tengok pun pening. Aku burung jampuk ke dia burung jampuk ni? Macam mana, tuan-tuan, nak semayang pakai pewarna yang tak telap air wuduk? Jaga bapa-bapa, kalau ada isteri yang macam tu, tegur. Dan ibu-ibu jangan sombong, ibu-ibu. Oh, sorry lah bang, nak I tanggalkan warna ni. You tahu dah, I buat rambut ni, I spend a lot, you know. Banyak habis ni, kat 1000 lebih. Nak suruh saya ni buang warna rambut ni.
Boleh belah lalu. Jaga akhirat nanti Allah tanya. Tuan-tuan, anak-anak kita sekarang ni, at this moment, please, saya nak tanya tuan-tuan, malam ini anak-anak kita ada di mana? Ada dari surau ni? Aku tak nampak budak-budak ni. Semua warga emas. Expire date makanya. Mana anak kita tengah ni tuan-tuan? Takut anak kita tak ada di sini. Di mana? No. Kat Teluk Intan tu. Tuan-tuan, pernah tak tanya anak ni, Hasallaita ya bni, Hasallaita. Imam Hasan Al-Banna, tuan-tuan, dalam memoir anak dia, tulis satu buku. Dia kata bapa dia ni punya nak ajar dia ni pergi solat jamaah, terutamanya lelaki. Apa dia buat? Dia bagi satu tugasan. Apa tugasan dia, tuan-tuan? Dia kata, khud ya bni, khud 20 genih. Wahai anak, ambil 20 genih Mesir ini, mata wang Mesir, idhab ilal masjid wadkhul, dan masukkan fi sunduq tabarru'at, masukkan dalam tu peti tabarru'at, peti derma kepada masjid. So anak dia, tuan-tuan, ndak tanda kena pergi masjid. Pasal apa nak masuk peti? Tuan-tuan kan masuk peti, lepas tu balik. Segalah dia. Mesti semayang jemaah dulu. Lepas tu masuk duit dalam peti derma. Ayah dia pesan macam tu. Kita tak, tuan-tuan. Singgah masjid, ingat semayang, tumpang kencing je. Lepas tu belah. Bukan orang sini. Ni Mexico punya cerita ni. Tak mati Allah. Imam Hasan Al-Banna, dia akan tanya AJK masjid. Dia akan tanya, macam kita sini, ustaz akan tanya pada Ustaz Khairul Basri kan, ataupun AJK ni, ada tak anak saya datang solat jemaah di sini dan masukkan duit dalam peti ya derma ni, jemaah Majlis Sakti ada. Akhirnya, tuan-tuan, apa yang berlaku? Anak ni melazimi dan menjadi cinta kepada masjid. Imam Al-Banna balik tengah malam ni, cerita anak dia. Tuan-tuan, Imam Al-Banna seorang yang jadualnya sibuk dan dia tak ada masa sangat, tuan-tuan, kadang-kadang nak berkomunikasi dengan anak dia. Tapi bila ada masa faragh terluang ni, tuan-tuan, apa Imam Al-Banna buat? Dia nak suruh anak ni baca Quran. Dia kata, ya bani, ya habibi, ta'ala iqra' li ayatan min kaza ila kaza. Dia kata, wahai anakku, tolong bacakan ayat ni hingga ayat ni. Anak dia kata, wahai ayah, bukankah kamu seorang yang pandai membaca Al-Quran? Kenapa perlu saya yang membacakannya? Apa kata Mas Al-Banna? Ayah nak dengar daripada kamu. Macam Nabi SAW suruh Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan, baca ayat Quran. Abdullah bin Mas'ud kata apa dia? Takkan aku nak baca kepada orang yang diturunkan Al-Quran. Apa kata Nabi? Uhibbu an asma'a min ghairi. Nabi sebut, aku suka mendengar bacaan ini bukan daripada aku sendiri, aku nak dengar daripada orang lain. Tuan-tuan, Imam As-Banna ambil kaedah ni, tarbiyah anak. Anak ni pun baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ayah dia kata, khawiyatun tu jangan dengung lebih. Tanwin bertemu dengan ain ni, tuan-tuan, boleh dengung tak dengung? Khawiyatun, boleh ke? Khawiyatun. Anak dia kata, abah tadi kata tak ingat, suruh saya baca. Ni bila saya baca, abah betulkan pula. Rupanya, tuan-tuan, itulah cara Imam Hasan Al-Banna nak suruh anak dia baca Quran. Apa makna dia? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita suruh anak semayang macam mana rupa, tuan-tuan? Rupa wadah penjara, betul tak?
Solat! Hei! Solat! Wadah penjara tepin, tuan-tuan. Kamu ni apa kau? TV. Apa tengok cerita Hindustan ni? Nampak pusat sesaja. Hei! Malaysia Kuala Lumpur dengan Salman Khan, tuan-tuan, tengah menari. Salman Khan dia kalau menari suka tak pakai baju ibu-ibu. Sebab tu jangan tengok Hindustan. Meleleh hali orang macam-macam tengok. Kita tegur anak kita, betul tak? Apa ni? Tengok Hindustan, nampak pusat ni. Hei! Kita kata, masuk bilik. Anak pun, tuan-tuan, masuk bilik. Sambil masuk bilik, anak toleh belakang, tengok-tengok, kita pula sambung tengok Hindustan, tuan-tuan. Makna, tuan-tuan, hari ni sebab apa tak berjaya kita nak menerapkan solat dalam keluarga? Kebanyakannya kerana kita tak buat dulu. Imam Salbana, tuan-tuan, kalau nak suruh anak solat, dia buat dulu solat tu. Dia ajak anak-anak, tuan, jangan marah, tuan. Saya bukan nak beri teguran pada tuan-tuan. Macam mana nak ramaikan jamaah di surau ni. Ajak anak-anak, tuan-tuan, jom ikut abi, jom ikut ayah. Isteri kalau tak uzur tu, ibu-ibu, ajak ayang, jom pergi masjid. Malam ni ada kuliah maghrib. Jom ayang. Betul dah ibu-ibu? Saya tengok ibu di Ipoh, di Tengkusin tu, Masya Allah, jealous aku. Dah tua-tua dah. Udah tua dah. Suaminya 70 lebih, isterinya 60 lebih. Tapi bila pergi pengajian naik motor, dipeluk rapat-rapat. Jealous aku nengoknya. Tidak ibu-ibu? Saya nak tanya ibu-ibu, datang ke surau naik motor, yang naik motor lah, peluk rapat ke atau jauh duduk pegang besi keria belakang tu? Yang mana satu? Ibu-ibu, cuba tengok yang kuno kelia peluk rapat-rapat tu, dah kahwin ke belum? Yang rapat beruk peluk batangnya tu, letak dagu atas bau power ni, bibir kumat kamik ngunyap copeng telinga. Tak kahwin lagi. Kalau dah kahwin, mana rapanya suami ni perut ke depan masuk dalam bakui, isteri belakang pegang besi keria belakang tu, tengah tu boleh letak badak sumbu. Patutnya ibu-ibu, bapa-bapa, pujuklah isteri, ya, jom kita pergi solat. Ingat ya, abang nak bawa maghrib isyak, abang bawa. Sebab orang perempuan afdalus salatu fi dariha, kata Nabi. Perempuan ini yang terbaik solatnya di rumahnya. Dalam rumah tu pula yang terbaik dalam biliknya, tuan-tuan. Ni hadis. Tetapi kalau isteri minta izin nak ikut berjamaah, kata Nabi, jangan larang, jangan halang. Jom kita naik, jom. Naik, abang bawa motor ni. Ibu-ibu, apa lagi? Peluk ibu-ibu. Sambil peluk tu ramah-ramah perut Pak Haji ni. Letak dagu atas bau. Bisik di copeng telinganya, I love you. Berdebab langgar tiang TMB, tuan-tuan. Jangan marah. Baru ramai orang yang meramaikan jamaah. Baru ramai orang datang malam ni. Malam ni alhamdulillah, tuan-tuan, ramai yang datang. Saya cukup terharu. Tahniah Ustaz Khairul Basri. Tapi takut ramai yang datang ni nak bantai udang Allah. Jangan marah. Gurau sikit pun tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, jaga isteri kita, anak-anak kita. Buat macam Imam Hasan Al-Banna, cara nak suruh anak ni ke masjid, tuan-tuan. Jangan marah, anak unsin. Pergi masjid. Maghrib, cepat, mandi, pergi masjid. Abah pergi masjid sekarang, kalau tak ada, berpusing kamu aku tampung. Jangan macam tu, tuan-tuan. Itu akan menyebabkan dia, bila kita ada, rajin solat. Bila kita tak ada, dialah yang paling teruk meninggalkan solat. Boleh, tuan-tuan? Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, sebagai akhirnya menyatakan, tuan-tuan, orang yang solat ini, apa dia, tuan-tuan? Yauman faqala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa bur'anan wa najatan ila yaumil qiyamah.
Orang yang salat ni tuan-tuan, yang ambil wuduk ni, Nabi mengatakan akan menjadi nur baginya. Tuan-tuan, hadis lain mengatakan orang yang selalu solat ambil wuduk ni dibangkitkan di hari kiamat besok, wajah mereka ni kita boleh kenal. Bagaimana kita nak kenal? Ada cahaya di wajahnya. Tuan-tuan, di dunia ini lagi Allah akan tunjukkan benda ni. Cuba tengok tuan-tuan perbezaan antara orang solat dengan tak solat. Boleh nampak tak perbezaan tuan-tuan? Orang solat ni tuan-tuan, walaupun gelap orangnya, tetapi kita nampak nurnya tuan-tuan, nampak cerahnya. Walaupun macam negro sekalipun tuan-tuan. Tapi orang tak solat ni tuan-tuan, walaupun cerah, putih, melepok, kita nampak kusamnya tuan-tuan. Kerana apa? Dia tidak mengambil wuduk dan tidak mengerjakan solat. Sebab tu yang kena boboh make up 3 layer tu, bedak mukadimah, bedak mutawasitah, bedak sakaratul maut. Lalai maut terus tuan-tuan. Bukan itu saja tuan-tuan, solat ini akan jadi burhanan wa najatan. Akan menjadi penolong dia, akan menjadi hujah dia. Akhirat nanti air wuduk ini akan menjadi saksi tuan-tuan apa dia di atas bukti kita ni solat. Akan menjadi hujah tuan-tuan kita ini bersolat di hadapan Allah. Satu hadis mengatakan tuan-tuan, bila Allah kata wahai orang-orang yang solat ketika di dunia hari itu, ikhlas solatnya, sempurna solatnya, sujudlah kepada aku. Tuan-tuan yang ada di Masjid Maidah ini, mendengar firman Allah ini, sujud dengan mudah. Tapi orang yang dunia ni tuan-tuan solat sebagaimana solat orang munafik. Apa tu sifat solat orang munafik ni tuan-tuan? Yura'un, semayang datang sebab nak tunjuk dia tu alim, nak tunjuk yang dia tu rajin, bukan kerana Allah. Datang kerana apa? Supaya orang taman malar puji dia. Ini syekh rajin solat ni, tengok dahi dia pun hitam. Bukan dahi je hitam, satu badan hitam tuan-tuan. Jangan marah. Datang kerana pujian ke tuan-tuan, to seeking the praise, untuk mendapat pujian. Solat kita solat orang munafik. Tuan-tuan rahmati Allah, apalagi kusala, depan orang dia rajin, belakang orang dia kerjakan solat itu malas-malas. Tak percaya, tanya dengan orang rumah. Boleh ibu? Jangan marah ya. Kalau ada jemaah tanya, Tuan Haji kita ni dekat masjid ni solat, Masya Allah, dengan jubahnya, dengan ikat serbannya, berat 5 kilo berjalan ni. Bapak-bapak tanya dengan orang rumah, orang rumah saya tahu. Tapi orang rumah saya jangan tanya. Kalau tanya kempuk dengan botol ni kan. Tanya dengan rumah dia, Haji ni di rumah solat dia ada tak kopi ni pakaian dia beria? Tengok isteri dia kata kalau tu dah lah gelap masa depan tu. Di rumah baju pun tak pakai. Kata isterinya. Kain peleka tu diangkat atas dada ni Bila ngangkat takbir 5 kilo bulu ketiak. Betul tak betul? Allah ni di rumah. Malah sulai muak pula. Ada yang di rumah tuan-tuan, pasal nak tengok sinetron Indonesia, nak tengok drama Korea, laju ekspres rakyat. Allah, Allah, tuan-tuan. Tapi bila berada di Masjid Maidah, bukan main khusyuk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Takut tuan-tuan, apa dia? Solat ini tak jadi burhanun kepada kita. Bangkit tuan-tuan, wajah kita tak ada cerah dengan sebab kesan asarul wuduk. Tak ada sebab apa? Wuduk kata, ya Allah, dia ni semayang bukan kerana kamu ya Allah, tapi kerana ria'an nas, riak kepada manusia dan nak menunjuk-nunjuk. Dan mereka ni sebenarnya di belakang mata manusia, wara'a ayun nas, mereka ini apa dia?
malas-malas, baju pun tak apa nak ada. Tuan-tuan, ada seorang ibu tanya saya, Ustaz, nak tanya soalan boleh? Tapi Ustaz ni antara kita tahu, segan nak tanya dalam kuliah tadi. Saya kata, ngapa? Suami saya Ustaz, dia semayang Ustaz, itulah kain yang dia pakai Ustaz. Saya rasa Ustaz tak tahulah, kalau saya bagi Ustaz cium, Ustaz pun pensan gamaknya. Hapak katanya tuan-tuan. Kalau bau minyak cat kapak, sabun cat kapak tak ngapa. Ini hapak Ustaz. Bila tanya kepada dia, abang, rasanya udah dekat 3 minggu kain ni abang. Itulah tidur, itulah pergi bagi ayam makan, tuan-tuan. Itulah pergi cuci longkang. Bila tanya abang, tukarlah abang kain tu. Isteri suami confident jawab, yang penting Ustaz kata yakin. Yakin apa dah 3 minggu tak berbasuh, tuan-tuan. Oh, Ustaz mana ngajar apa itu? Yang kedua apa dia kata? Selagi tak nampak kesan najis, basuh. Senangnya. Tak tahu dah mati Allah. Sebab itu, antara yang menyebabkan wuduk ini menjadi beranun kepada kita, menjadi apa dia tuan-tuan, penolong kepada kita di akhirat nanti, apa dia? Sempurnakan solat kita dengan menjaga rukun-rukun sahnya. Antaranya tuan-tuan, solat ini, syarat sah solat, pakaian itu mestilah bersih dan tidak terkena najis. Boleh tuan-tuan? Kain tulah dia masuk bilik air, kencing berdiri pula tu, seret, lepas tu basuh. Tuan-tuan, isteri ni kata, abang jangan marah tau, bukan setakat apa, hancin aku cium, tuan-tuan. Boleh tuan-tuan ya? Dan tuan-tuan mati Allah, yang terakhir, banyak kali terakhir, tak habis-habis lagi ni. Apa dia tuan-tuan? Yang paling penting solat ini, inna salata tan'a 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini mencegah kita daripada kemungkaran. Tuan-tuan, Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita jaga keluarga kita, anak isteri daripada api neraka di akhirat, Allah selamatkan mereka daripada maksiat di dunia. Ini kata ulama. Sebab salat ni tuan-tuan, bila kita buat, dia akan mencegah kita daripada sebarang kemungkaran. Ustaz, ada juga orang solat Ustaz, tetapi Ustaz, dia tak dapat melarikan diri daripada menjadi pondan. Soalan saya kata susah juga ni. Macam mana tu Ustaz? Solat, pergi umrah lagi, tapi dia buat kemungkaran. Macam mana nak kira solat ni Ustaz? Maknanya orang solat pun jahat. Tuan-tuan, ada yang tanya macam tu. Maknanya tuan-tuan, ulama mengatakan, seperti Ibn Abbas mengatakan, solat dia itu tidak sempurna. Solatnya itu tidak sempurna kerana apa? Tak boleh mencegah dia daripada melakukan apa yang Allah haramkan, minal muharramat. Ingat ni tuan-tuan, kalau kita solat masih lagi berjudi, teruklah. Tikam ekor kat Pekan Teluk Intan sampai Taman Melo azan Allah Zuhur. Kita pun ni baru lepas tikam ekor ni, semayanglah dulu, mudah-mudahan Allah beri kemenangan. Boleh pula cakapnya tuan-tuan. Letak dalam poket atas ni, semayang. Dia tak sedar tuan-tuan, poket atas dia ni, kalau letak tiket loteri, dia terkeluar. Udahlah terkeluar, pasang pula kipas angin pula tuan-tuan tiup. Pergi ke jemaah sebelah, jemaah sebelah tengok, wah nombor ekor. Dia kuih tuan-tuan, kuih pergi pula pada Pak Imam pula tengok, amboi cantiknya nombor, rupanya kaki judi belaka tuan-tuan. Jangan macam tu. Kalau kita solat tuan-tuan, tetapi tidak mencegah kita daripada kemungkaran, something wrong with our prayers. Mungkin tak khusyuk, mungkin tak betul dia punya syarat-syarat sahnya, mungkin tak sempurna wuduknya. Jaga tuan-tuan. Cerita pondan ni tuan-tuan, tanya Ustaz Khairul Basri. Kalau siapa PTA ni pergi ikut penguatkuasa dahsyat tuan-tuan, bukan senang nak nanggap pondan ni. Ya, saya pernah ikut tuan-tuan, bukan senang nak tangkap. Pertama tengok rupa, image, appearance mereka pun macam tak percaya lelaki. Dia berkata, pondan Ustaz.
Ya Allah, aku tengok apa perempuan, tiruan, tulen, tiruan, katanya. Tuan-tuan, bila pergi tu tengok dengan make upnya, dengan gincunya. Bila kita serbu, tuan-tuan, kepung kopi ni, demo, tuan-tuan, suaranya macam perempuan. Jangan. Tuan-tuan, laki ke perempuan? Muskil aku. Hotel-hotel lama sekarang dah pencen dah. Hotel-hotel lama kata apa dia? Ustaz, cekoh je, jantan, kata dia. Aku pun pegang tangannya, tuan-tuan. Bila pegang tangannya, dia meronta-ronta. Baru tahu jantan, tuan-tuan. Pasal apa? Terkeluar suara jantannya. Sakit le bodoh, tuan-tuan. Terhormati Allah. Bila kita sembahyang, benda-benda ini akan menyebabkan kita dislike, tidak suka, kerana ianya adalah merupakan mungkarat. Wallahu alam bisawab, tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar itu. Kita tak boleh lama-lama, kena jaga SOP kita ini, tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan mati Allah sebelum akhir, saya ucapkan terima kasih kepada PTA kita, Pengerusi Takbir Agama kita, yang selalu menghidupkan program-program di apa orang kata Teluk Intan ini. Tahniah kepada tuan-tuan yang jadi AJK malam ini. Kita lihat ramai yang datang pada malam ini, Masya Allah, tuan-tuan. Dan terima kasih kepada yang buat live malam ini, tuan-tuan. Ada 4 channel, aku tak tahu yang mana satu masuk Astro ni, tuan-tuan ya. Kadang-kadang dia berkata, Ustaz masuk ni televisyen ke? Tak, saya hanya masuk CCTV kedai minyak sahaja, tuan-tuan ya. Walaupun bagaimanapun, tuan-tuan, saya harap sampailah dakwah kita ini. Tahniah kepada tuan-tuan yang datang pada malam ini. Ingatlah, tuan-tuan, dalam Isra' wal Mi'raj, Allah wajibkan kita, kurniakan kita dengan 5 kewajipan solat 5 waktu, untuk kita rapat dengan Allah, minta tolong dengan Allah, minta lindung dengan Allah yang paling hebat, tuan-tuan, daripada api nerakanya. Bersama dengan saya, tuan-tuan, ada kru yang bawa air syifa, air yang telah kita doakan di setiap pengajian, tuan-tuan, kita doakan. So kalau tuan-tuan berkeinginan nak beli air syifa ini, boleh dapatkan di luar sana, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Dengan itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada imam kita, ya, Ustaz Haji Khairul Basri. Terima kasih.